Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan kali ini kita di segmen ruang tamu kita. Dan pada hari ini untuk segmen ruang tamu kita, kami di Durian Nusantara ingin memutarkan persembahan monolog dari Brunei Darussalam yang bersempena monolog ASEAN yang telah pun berlangsung minggu lepas. Monolog dari Brunei Darussalam ini bertajuk Sehelai Kain oleh Zefri Arif Brunei. Dan untuk pengetahuan para pendengar, buat julung kalinya sempena penganjuran Festival Seni Antarabangsa Diversity 2015, 5 pemain monolog dari 5 negara ASEAN telah pun dipertemukan dalam satu pentas di bawah acara monolog ASEAN. Persembahan ini berlangsung selama 5 hari bermula 9 September hingga 13 September dan ia dipentaskan di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jalan Tun H.S. Lee. Persembahan ini merupakan antara acara dalam genre sastra bersempena Diversity 2015, Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan sepanjang September ini, ready? Dan monolog ASEAN dibawakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun ITBM yang bertanggungjawab sebagai kurator sastra bagi Diversity 2015 dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian. Untuk pengetahuan para pendengar juga, mungkin yang tertanya-tanya apa itu monolog sebenarnya, kan? Monolog merupakan satu antara genre teater yang mengetengahkan seorang pemain ataupun pendukung watak yang bebas menyampaikan karyanya. Dan monolog ASEAN dilihat lebih unik kerana kelima-lima pemain monolog ini mempunyai latar belakang yang berbeza, bukan sahaja dari segi geografi, malah turut berbeza budaya, kepercayaan dan bahasa. 5 pemain monolog mewakili 5 negara Asia Tenggara yang telah ditampilkan menerusi persembahan monolog ASEAN ini adalah dari Malaysia kita tampilkan Khalid Saleh, dari Indonesia kita tampilkan Asia Ramli Prapanca, dari Brunei Darussalam kita tampilkan Zefri Arif Brunei, dari Singapura kita tampilkan Nur Hasnah Adam dan dari Thailand kita tampilkan Patra Wira. Dan kelima-lima karya yang mereka bawakan, yang mereka pentaskan bersempena monolog ASEAN ini cukup menarik dan untuk menceritakan lensa masyarakat, menceritakan tentang kisah masyarakat Asia Tenggara. Walaupun berlainan budaya dan bahasa, tetapi masih berkongsi nilai-nilai sejagat. Dan setiap mereka mempunyai interpretasi tersendiri dalam mengolah karya dengan elemen dan isu yang terdapat di negara masing-masing. Latar ASEAN yang cukup mengujakan dengan nilai budaya yang cukup tinggi, keharmonian masyarakat bervariasi sudah tentu memberikan kelainan dalam persembahan-persembahan monolog mereka. Dan kelima-lima pemain monolog ini juga sedaya upaya menampilkan karya yang cukup mendalam dan memberi makna tentang nilai-nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, emosi dan juga nilai sejagat. Dan ini merupakan sepintas lalu dan ataupun sedikit latar belakang mengenai Zefri Arif Brunei. Zefri Arif Brunei merupakan penerima Sea Right Award pada tahun 2011 dari Brunei Darussalam. Beliau adalah tokoh sastrawan dan sarjana yang aktif terlibat dengan pelbagai kegiatan seni dan sastra di negaranya mahupun di peringkat antarabangsa. Dan monolog Selai Kain ini mengangkat kisah seorang pendobi yang menemui selai baju yang mempunyai kesan darah. Dari situ muncul pelbagai watak ilusi yang berdialog menata kisah masa lalu dan kini. Monolog ini agak kompleks namun ia bermain dengan unsur parodi melangkaui sempadan waktu. Penuh dengan kritikan sosial beralaskan sejarah dan kisah epik dalam memberikan sisi pandang yang unik. Dan untuk pengetahuan para pendengar juga,
monolog sepanjang persembahan monolog ASEAN telah pun didokumentasikan menjadi sebuah buku yang berjudul Antologi Skrip Drama Pentas Monolog 5 Negara yang diterbitkan secara bersama antara Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP serta ITBM. Kelima-lima monolog yang dihimpunkan dalam antologi ini juga telah mengembalikan semula unsur teater ASEAN ke satu pentas. Ia juga sebagai simbolik penyatuan semula jambatan hubungan yang kian hilang sebelum ini. Buku antologi skrip drama pentas monolog 5 negara ini disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican yang merupakan Timbalan Menteri Luar Negeri dan dijual pada harga RM30 Malaysia untuk Semenanjung dan RM35 Malaysia bagi Sabah dan Sarawak dan boleh didapati di rangkaian kedai buku utama seluruh negara, kedai buku satu Malaysia atau pembelian secara talian melalui laman e-beli belah ITBM di e-commerce.itbm.com.my. Jadi kepada mereka yang di luar Malaysia, mungkin di Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya, di mereka yang di negara-negara ASEAN yang lain, lebih senang untuk membeli buku ini, lebih senang untuk mendapatkan buku ini menerusi laman e-beli belah ITBM di e-commerce.itbm.com.my. Kita putarkan dan kita dengarkan monolog Sehelai Kain oleh Zafri Arif Brunei daripada Brunei Darussalam. Masa lagi, marilah kita saksikan persembahan dari negara Brunei Darussalam yang membawakan monolog bertajuk Sehelai Kain. Selamat menonton. Ini dia si jali-jali, kainnya banyak, busuk sekali. Di Tanjung Katong airnya biru, disitulah tempat mencuci baju. Dewa boleh teraju tiga. Mana satu hendak ku cuci, mana paku yang aku sentap dulu. Sehelai kain. Aku tak faham kenapa mereka hantar baju-baju ni ke kedai dobi aku, sedangkan mereka punya isteri, punya pembantu rumah. Kalaupun mereka bujang, tentulah ada pembantu rumah. Kalau tidak ada pun, tentu ada emak, tentu ada kakak, tentu ada adik yang boleh menyucikan baju mereka. Betul tak? Itulah. Tahulah, mereka semua orang berada, datang pun dengan kereta mewah, pep. Mereka pun tak pernah jejak kaki masuk ke kedai aku ni. Mereka cuma suruh aku ambil pakaian dari bawah kereta, dan tu bawa masuk dan letak balik. Yalah, tahulah tu duit mereka 10 buat tu. Tentu tak mengerahkan sesen pun duit sapu mereka. Tapi 10 RM2 tu, itulah gaji aku. 10 RM2 tu aku guna untuk makan pakai, untuk beli minyak, untuk apa lagi? Untuk sewa rumah, macam-macam lagi lah.
Iyalah, kalau tak ada duit, tak boleh. Bro, besok boleh siap. Bro, malam ni saya nak pakai. Boleh siap ke? Bro, malam ni I ada dinner. You can siapkan by 7. Bro. Nanti abang ambil lah. Pasal ambil, tengok, yang itu dah 2 bulan. Yang itu dah setahun. Kalau nak ikut perjanjian, mana-mana pakaian yang lebih daripada 6 bulan, pihak pegawai boleh merumuskan dengan apa secara sekalipun. Pakaian tu, kalau aku jual di kedai atau di pasar pakaian terpakai, tentu masih laku. Tentu masih ada orang nak. Nasib baiklah aku ni buka kedai topi lelaki. Kedai topi lelaki sahaja. Kalau lah kedai topi perempuan, faham-faham lah bagi perempuan ada lampu kunci banyak permata. Kalau dah jatuh, hilang satu kunci permata, nak kena ya. Mana aku nak ganti. Tapi sebenarnya yang ialah pelanggan aku yang lelaki ni pun cerewet sangat. Ialah kadang-kadang mereka hantar pakaian pakaian dalam yang koyak rabak. Bro, boleh jahit kan? Bro, jadi itu ya. Bro, tolong tambah kan? Bro, buang sajalah. Yelah, buang. Hutang baju tanggal 1, buang baju. Padahal hutang baju kan boleh ganti. Yalah, itu duit mereka kan. Sebenarnya kerja aku ni, jahit menjahit tambah menambah apa lagi, gunting juga senang, tak susah. Tapi kadang-kadang ada juga yang hantar baju yang baju baru, kemudian yang tak pernah pakai pun. Itu yang muskil. Bro, tumpang tanya, you pakai pencuci apa ya? Harum lah. Bro. Kalau kau tak, kau ambil lah. Aku ada banyak lagi. Macam-macam. Ya, sebenarnya kerja aku ni mudah. Kerja aku ni sebenarnya boleh tutup mulut. Terutama kalau muka kamu terlopon, tertengok sesuatu yang tak patut. Bro, kau faham je lah. Tolong buang kesan je lah, yang bekas. Aku cuci lah. Macam-macam. Ada kesan hijau, kesan minuman, kesan kencing pun ada. Kesan darah.
dengan membunuh aku. Kau pikir kau akan terus hidup? Kematianku tidak akan menjamin kehidupan. Sekalipun aku mati, aku akan tetap hidup. Aku akan hidup dalam pikiranmu. Aku akan hidup dalam jiwamu sehinggalah kau mati. Malah kematianmu akan menjamin kehidupan. Ya, kehidupan akan menjamin. Engkau tahu kan? Apa? Kau pikir dengan membunuh aku, segala yang aku tahu dan aku ingat akan hilang begitu saja? Tidak semudah. Tidak semudah. Kau lihat, mereka akan menyaksikan kematian dan kehidupan. Kematian pun nanti tentu akan menyusul dan menghantar lebih ramai lagi untuk melihat diri. Dan kau tentu akan menyesal. Aku tidak akan mati. Walaupun luka ini cukup risau. Aku tahu aku akan terus hidup manakala kau akan hidup dengan kematian, dan lambat laun kau akan mati dalam kehidupan. Bisa apa yang kau letakkan pada Kristi? Aku tidak akan mati. Aku tak mati. Jangan cuba nak merayu. Aku sudah tahu segalanya. Tak payah engkau terangkan. Sudah terang lagi bersuruh. Tidak guna menegakkan
benang basah mencucuk ujung jarum. Kepura-puraan akhirnya akan tampak kebenaran. Yang batil akan terbatal dengan kebenaran. Tuhan hamba telah melakukan kesalahan. Tuhan hamba tidak sepatutnya melakukan perkara ini. Tuhan hamba adalah bayang hamba. Tapi mengapakah Tuhan hamba tergamak melakukan perkara ini? Sudah muak dengan kehidupan. Semuanya sudah mati. Kebenaran sudah mati, Tuhan. Kehidupan ini menuntut kematian kita berdua. Tidak. Aku tidak akan mati. Aku akan hidup 1000 tahun lagi. Sekalipun dengan membunuh aku. Kau akan mati, itulah. Di mana kau dapatkan keris itu? Aku sembunyikan di dalam batu. Keris ini tidak akan makan tuannya. Tapi hari ini keris akan makan tuannya. Tolong! Siapa itu? Entah. Ada siapa selain pada kau di sini? Tidak. Habis itu siapa? Kedengarannya amat jelas. Tak begitu dekat. Apakah Tuhan hamba membawa seseorang untuk memerangkap hamba? Tampak Tuhan hamba penuh kepura-puraan, mengaku jago. Sebenarnya Tuhan hamba bukan anak jantan. Tuhan hamba pemicu.
hamba bagaimana ini boleh terjadi? Tuan hamba yang mengundang kematian ini. Bukan mudah untuk menyelesaikan kesukaran ini. Menang jadi api, kalah jadi arang. Kalau sudah bertekad, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maka apapun terjadi, kita mestilah berada di depan dan di belakang. Di depan apabila ada orang mengejar kita. Di belakang apabila ada orang mengejar bayang-bayang kita di depan. Maka biarkanlah mereka hidup dalam kesamaran seperti anjing dan bayang-bayang. Maka kerakusan, ketamakan dan khianat akan menjamin kehidupan. Begitu mudah untuk kita berlagak dan menyamar. Siapapun tidak akan tahu seperti tapak tangan yang dibolak-balik. Yang putih adalah hitam, yang hitam adalah putih. Yang nampak hanyalah tangan. Tangan yang menjabat, tangan yang menarik, tangan yang menolak, tangan yang hidup dalam kesemaran seperti orang membaling batu sembunyi tangan. Semuanya adalah tangan. Tanganku telah aku gunakan untuk menunjuk. Tanganku telah aku gunakan untuk menepuk. Tanganku telah aku gunakan untuk memujuk. Tanganku telah aku gunakan untuk menepuk. Mahkamah memerintahkan sekolah dan si pelana dihukum bunuh. Mudahnya aku menjatuhkan hukuman. Aku boleh letakkan seseorang itu di ujung napasnya. Aku boleh letakkan seseorang itu ibarat telur di ujung tanduk. Dan mereka akan rasa bersalah, serba salah dan keliru. Pengorbanan yang membantu kita
menyebabkan engkau terpedaya. Kesetiaan tanpa usul periksa menyebabkan engkau terpedaya. Nah, apalagi yang ingin engkau buktikan? Pengorbanan yang tidak membumi, kesetiaan yang melangit, menyebabkan kau terapung-apung bagai debu. Betul. Tidak. Kembalikan. Sudah lama Sudah lama aku tertidur dalam cagar. Aku lalai. Aku lupa. Aku mati. Aku buta. Aku tuli. Aku bisu. Aku tung. Aku telah membunuh kehidupan. Aku menafikan yang hak. Aku mengatakan yang mati. Aku pembunuh. Aku bunuh.
sangat percayakan kau. Tidak sedikit pun kau menunjukkan belang dan taring. Kau licik dengan permainan kata dan lagu. Kau ikat aku dengan janji. Kau sanjung aku dengan budi. Kau hidupkan aku dengan puji. Dan kau matikan aku dengan keji. Aku menjadi hina dalam kehidupan, dan aku hidup dalam kematian. Astagfirullahaladzim. 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 Sudah tidak ada gunanya menyesal, kerana bila setitik rosak susu sebelangan. Engkau bagai Pak Kadok menang sorak kampung tergadai. Aku imam. Tergangak kau menodai keimanan. Tiada manusia yang terlepas dari nafsu. Kau pembunuh. Aku hanya menyampaikan impian. Kau pembunuh. Bukan aku, tapi kau yang melakukan. Kau penipu. Kau menipu dirimu sendiri. Tolong! Siapa itu? Dah, siapa itu? Habislah. Nanti rahasia aku semua orang tahu. Bukan kau saja, aku juga. Habis apa? Cepat sembunyi. Apakah aku perlu menurut katamu yang selama ini menipu aku? Kalau kau mau terus hidup, bersembunyilah. Tapi kalau kau mau mati, menyerahlah. Kita berjaya membangunkan
kawasan ini daripada sebuah hutan terbiar menjadi sebuah kawasan pertanian berbayar. Kita berjaya kerana kita tidak mengeluarkan banyak uang, tapi banyak uang masuk ke poket kita. Kita berjaya membangunkan teknologi ini daripada sebuah kawasan lumpur kepada sebuah sumber mineral. Kita berjaya kerana kita tidak mengeluarkan banyak uang, dan banyak uang masuk ke poket kita. Well, ya, bagus. Ya, kita berjaya kerana telah membangunkan hobi ini daripada sebuah sukan tradisional menjadi sebuah sukan global. Kita berjaya kerana tidak mengeluarkan banyak uang, dan banyak uang masuk ke poket kita. Kita berjaya kerana telah membangunkan kota ini dari sebuah desa tidur kepada sebuah kota metropolitan. Dan kita berjaya kerana kita tidak mengeluarkan banyak, tapi banyak masuk ke. Iya, bagus. Mana? Siapa? Tunjukkan diri kamu. Jangan main-main. Jangan main sembunyi-sembunyi. Siapa itu? Tunjukkan kekuatan kamu. Tunjukkan kehebatan kamu. Tunjukkan keberadaan kamu. Tak payah tunjukkan. Kamu hanya sehelai kain, tidak lebih daripada kain.
Bukan kau tuanku, bukan aku buat tuankan kau. Aku yang meletakkan, memberi nilai padamu. Kau selai kain, beritak ke badan menjadi baju, beritak ke kaki jadi seluar, beritak di atas jadi mahkota, beritak di bawah jadi pengalas. Kau tidak lebih, hanya sebuah kain. Kamu tahu aku siapa? Akulah Raja Dobby. Kau tahu, tanpa aku, kau tidak bernilai apa-apa. Tanpa aku, kau tidak akan menjadi seorang. Tanpa aku, kau tidak akan diberi kedudukan. Kau harus tahu, kau hanyalah kain. Awal akhirnya akulah yang menentukan segala-galanya. Kau hanyalah sehelai kain. Yang menentukan awal akhirnya adalah aku. Dari benang dibuat kain, dari kain dibuat pakaian, dari pakaian jadi manusia. Kau hanyalah sehelai kain. Baju untuk lakon selai kain tu dah siap ke? Wardrobe master tengah tunggu dalam kereta tu. Resitnya 2015. 2015 siap. Sekejap. Aku tengah terika ni. Apa ni? Terima kasih.
Terima kasih kepada ITBM, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada rakan-rakan monologis, terima kasih kepada hadirin hadirat yang menonton Monolog ASEAN 2015. Sekian, salam dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN.